Hello. Things are popular in income. Keep it. InsyaAllah safe. So, nanti boleh tengok balik. Cik, kita tunggu pukul 9 dan then kita start. Hai Aisyah. Hai Nazira. Hai semuanya, hai. Yo, takut. Hai KB. Ada lagi 5 minit. Kita tunggu dulu. Okay. Let's open the admin. If you're not booked when and betul-betul to stay hydrated.
Hello Aznin, I think I recognize your name. Kat mana? Tak sure tapi hi. Telegram kot. Hai. Hai kepada yang hai. Lagi 3 minit. Jadi tunggu. Tak, saya bukan cikgu. Saya admin biasa je, student biasa. So tak apa, sekejap lagi kalau tak kenal, kita akan perkenalkan diri, lepas tu start lagi. Ada lagi 2 minit. Sabar. Okey, dah pukul 9 dah. Okey, dah pukul 9 dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi hari ni, kalau ada yang tak kenal kan, nama saya Aini Khadijah. Jadi, bukan cikgu.
Okay, dari team SPM nanti, if ada yang tak kenal sekarang, kita orang ialah team dekat Telegram tau. Team dekat Telegram. So kita orang start dekat Telegram, kita orang ada lebih 20 channel untuk subjek-subjek SPM lah. So kalau ada yang tak join lagi, you guys boleh join kita orang punya Telegram channel. Okay, jadi hari ni, Aini bukan cikgu, Aini ialah salah seorang admin. So apa yang Aini nak buat hari ni bukan mengajar 100%, just kita nak buat revision sama-sama and Aini nak share how actually macam mana Aini sebenarnya belajar untuk sejarah. Sebab kan, I'm going to share with you guys a true story tau. Dulu I'm not top scorer, bukan best student, okay. So tak banyak cara belajar yang Aini boleh go sebenarnya. So ni antara cara belajar yang Aini betul-betul boleh grab the concept tau. Dulu Aini dapat belajar konsep waktu Aini lower form. Dulu waktu lower form, my cikgu KH dia suruh buat macam ni. Dia bagi latihan and then Aini macam, alamak macam nak buat latihan ni, dia kata tak boleh tengok buku. And then I said, cikgu saya nak tengok, sebab memang tak minat KH. So cikgu cakap if nak tengok buku juga ada satu cara je. Tengok buku tapi kena conteng kertas soalan je tau. Macam ni conteng kertas soalan tu, contoh lah dulu soalan KH kan. Dia kata nyatakan dua alat pertanian. Alat pertanian, macam tu lah. So kat jawapan kita nyatakanlah dua, tapi kat keliling soalan tu kita conteng. Gitu. Tu dululah. So I just recognize yang okay dah boleh bawa macam benda ni boleh bagi a big impact tau untuk Aini. Aini dulu memang tak reti gila KH. Oh my god, I got C for my trial tau. And then suddenly for my PT3 I got A. So Aini try method ni untuk semua subjek. Sampai ke upper form. Okay. So sebab Aini pun dah bagi tahu dekat a few of my subscribers, Aini cakap, diorang tanya, Aini macam nak study sejarah? I don't know lah macam nak study sejarah sebab macam susah lah sejarah ni, memang lambat gila nak ingat konsep dia, baca buku tak dapat. Tapi guys, sebenarnya apa yang Aini memang sangat-sangat tak recommend ialah korang baca buku dari kulit ke kulit. Macam dari depan sampai belakang baca je. Tak boleh macam tu. Kalau nak buat macam tu, awak tahu dulu. Masa mula-mula dapat buku teks. Yang tu boleh buat cara membaca macam tu. Tapi sekarang, especially untuk student SPM yang kita memang tengah, memanglah tahun depan kan SPM. Tapi dah kritikal lah, dah tak sempat dah kita nak belik balik buku tebal-tebal ni, dah tak sempat dah. So, kita kena pakai cara active recall method. Kita kena recall tapi kita kena guna soalan. So, cara tu lah Aini nak tunjuk hari ni. Then, ada seorang subscribers ni, dia cakap around bulan 6 macam tu kot, dia PM Aini tanya how nak improve markah sejarah. And then, Aini beritahu lah cara macam ni. And then dia cakap, okay tak apa, I will try. And then another 2 month, kan ada exam kan. Tiba-tiba dia PM cakap, Aini, I got A for my sejarah. I macam, wow. Okay, so bukan Aini je lah yang macam dapat benefit dari benda ni tau. So I think I kena share dengan korang. Aini dah pernah buat dah sebelum ni. Aini sebenarnya dah pernah buat 3 kali online class under SPM Netik tau. So, the first one in bulan March, second in April, and third in June. Jun baru ni, Jun tahun ni. So, method yang Aini guna sama juga. Aini buka soalan Google Form tu. And then I discuss with my subscriber. And then diorang cakap, okay cara tu lagi faham and lagi efektif actually daripada you guys sebenarnya buka buku teks, belik pada depan ke belakang, highlight sana, highlight sini, memang tak function. So, hari ni kita akan guna cara tu lah. Tapi guys, sebelum tu, kat sini kalau you guys nampak kan, Aini dah share dengan korang sejarah revisi kertas 1 PowerPoint. Kalau ada yang kabur tak nampak boleh pergi kat channel tau. Okay. So, dekat sini, Aini dah letak kita orang punya Instagram, Twitter, Telegram and also our TikTok account. And kalau ada apa-apa soalan, boleh contact me on Telegram. Okay, sekejap Okay, so hari ni actually Aini bukan seorang-seorang. Ini ada lagi seorang lagi, nama dia Rafi Fakri. Rafi Fakri ni pun admin dengan Aini juga. So kita orang sama-sama admin untuk sejarah. So hari ni
Aini akan explain and Aini akan bentang. Sekejap Rafif hilang pergi mana entah. Okay. Aini akan bentang tapi Rafif yang akan jawab soalan anda kat komen. Okay. Sebab Aini takkan nampak chat. So Rafif akan assist soalan korang dekat chat. Okay. So I think boleh kot. Dah start dan 6 minit dah pendahuluan. Takut tak sempat. I prepare around 26 questions sebab bila fikir balik kalau buat 40 soalan satu set memang tak cukup 1 jam. So takut terlebih masa. So hari ni buat sikit je. Okay. Kita tengok. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ni paper Kelantan tau. Ini guna paper Kelantan. Okay. Jadi, 1. Maklumat berikut berkaitan pembentukan tamadun awal dunia. Jadi kat sini, yang ni memang contoh trend soalan. Memang banyak trend soalan macam ni. Iaitu dia bagi contoh tamadun, dia bagi lokasi mana bermula tamadun tu. Memang banyak. So, suruh teka tamadun apa. Okay, jadi untuk soalan ni, dia tanya lokasi ialah lembah sungai Nil. Jadi apakah X? X ialah C, tamadun Mesir Purba. Okay. Untuk korang punya pengetahuan, actually semua tamadun yang 4 dalam bab 1 kan. Kita ada tamadun Mesopotamia, kita ada tamadun Mesir Purba, kita ada tamadun Huangho. Lagi satu kita ada tamadun Indus. 4 tamadun ni semuanya bermula kat lembah sungai. So kenapa actually dia bermula dekat lembah sungai? Sebab kalau you guys nak tahu, dia bermula kat lembah sungai kerana sungai ni adalah tempat yang subur. Okay? Sesuai untuk diorang bercucuk tanam. And also sebagai sumber makanan. So kat sungai kan ada ikan, ada udang, sotong. So kat situ diorang punya sumber makanan. And then dekat sungai juga ialah sumber pengangkutan. Okay. Wah bijak. Bijak semua. Semua jawab C. Bagus. Okay. Baru nampak chat, sorry. Okay. Untuk soalan ni, apa yang kita boleh recall daripada soalan tu, kalau you guys nampak chat nota kat tepi ni kan, dia kabur sikit sebab kecil tau. Jadi tak apa, okey lah. Tamadun Indus dekat lembah sungai Indus, tamadun Mesir Purba dekat sungai Nil, tamadun Mesopotamia ni, kalau Mesopotamia ni maksud dia tanah antara 2 sungai. Jadi dia ada 2 sungai, iaitu sungai Tigris dan juga sungai Euphrates. Kemudian tamadun Huangho, sungai Huangho atau sungai Kuning. Tapi kalau tamadun lain yang baki 4 dekat bab 2 tu, tamadun Yunani, tamadun Rom, tamadun India dengan tamadun China, 4 tamadun ni diorang tak bermula kat lembah sungai. Diorang lain sikit daripada yang 4 tamadun asal tadi. 4 tamadun asal ni memang confirm lembah sungai. Okay. So 4 tamadun yang lain ni, tamadun Yunani dekat semenanjung Greece dan pulau sekitarnya. Meanwhile, tamadun Rom dekat kawasan Bukit Palatine. Zoom in sikit Sekejap by the way kalau you guys kabur tak nampak, boleh pergi kat kita orang punya Telegram tau. Okay, bentar ya. I think I kena hide muka lah. Kalau hide muka baru macam okay sikit. Dia besar sikit. Okay, like that. Bentar ya. Sebentar. Ya betul like that. Okay. Okay. Nampak tak? Takut. Tak nampak macam ni. Sorry. Okay. Allah. Okay, kita sambung. Okay, tamadun 4 tadi. Kalau tamadun India pula kerana kedatangan orang Aryan. Bila orang Aryan datang, tamadun Indus pun runtuh pada waktu tu juga. Kemudian, tamadun China pula ialah dia bermula dekat lembah Huangho. Maksudnya dia berevolusi dari tamadun Huangho tadi. Kemudian dia berlaku peluasan kuasa sampai ke selatan China yang sekarang. Sebab itulah jadinya tamadun China tu lah. Dia mula perluasan kuasa. Okay. Jadi trend untuk soalan paper 2 and paper 1, dia bagi trend macam ni. Dia bagi peta tau. Hari tu kena waktu trial. Dia bagi peta. Memang tak ingat peta. Jarang orang ingat peta. Tiba-tiba dalam trial naik peta. So dia tanya, kalau dia tanya tempat macam boleh-boleh lagi lah. Dia tanya dekat sini, apa dia punya contoh tamadun ni. Dia contoh bagi peta kan, and dia ada tanda X kat sini. Okay, dia tanya, apakah sumbangan tamadun ini sehingga ke hari ini. Contoh tu tamadun Mesir Purba, ialah penciptaan kertas kan, yang tu.
So sekarang memang trend soalan, dia takkan bagi direct, dia akan bagi unknown. Macam Mac dia bagi unknown. Macam tu memang trend soalan sekarang. So nak tak nak peta pun kena hafal and banyak benda kita kena ingat. So kita boleh relate. So even dia bagi unknown pun kita faham. Okay. Okay, next. Perintah Babylon. Okay. Apakah prinsip undang-undang tersebut? Prinsip undang-undang dia ialah, ada yang nak cuba jawab dulu ke? Ting ting. Yes, D. Rosdi Abdullah, D. Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. Okay. Dalam Undang-Undang Hammurabi ni, dia dah cakap, Kod Undang Hammurabi, dah dicakap yang hukuman dan denda mesti setimpal dengan kesalahan. Tapi ada tapi, dia berbeza ikut lapisan masyarakat. Contoh, bangsawan, patahkan tulang bangsawan, tulangnya pun dipatahkan. Tapi kalau bangsawan patahkan tulang rakyat biasa, dia didenda cuma 1 perak. Maksudnya tak perlu wajib patahkan balik. Macam tu lah, dia macam ada double standard lah yang dipanggil. Okay. Dan Kod Undang-Undang Hammurabi ni juga, dia ada 282 undang-undang yang dipahat pada tembok dan tiang besar supaya rakyat ni dapat baca undang-undang tersebut. Maksudnya bila dia pahat dekat tembok yang besar, rakyat lalu, rakyat baca. Rakyat lalu, rakyat baca. Yes, macam tak adil. Sebab dia berbeza ikut lapisan masyarakat. So macam yang berkuasa, lepaslah. Siapa yang lemah tu, kesianlah sikit kan. Tapi kesan kod Undang-Undang Hammurabi ni, kalau dalam exam dia tanya kan, berjaya mengelakkan wujudnya permasalahan di kalangan masyarakat, sama ada antara kalangan kaum ataupun lapisan masyarakat tu sendiri. Kemudian dia juga mewujudkan perpaduan dan juga mengukuhkan sistem organisasi masyarakat tu. Kemudian dia juga membantu peradaban Mesopotamia untuk bertahan untuk jangka masa yang lama. Yang ni ada mention dalam buku teks. So kadang-kadang dia boleh naik esei untuk Kod Undang-Undang Hammurabi. Apakah kesan Kod Undang-Undang Hammurabi? So bolehlah jawab yang ni. Okay. Allah. Kesudah hilang. Okay. Kita boleh pergi next Kalau ada soalan tanya je kat ruang chat. Nanti Rafi akan assist. No hal. Okay. Next. Maklumat berikut merupakan bidang tumpuan dalam sistem pendidikan masyarakat. Ada 3. Okay. Sukan, seni berpidato dan juga kesusasteraan. Mengapakah bidang tersebut penting? Yang ni ada mention dalam buku teks juga. Yes, C. Melahirkan rakyat yang seimbang. Yes, Teraya Kelantan. I use Teraya Kelantan punya soalan. Okay. Bila mention je masyarakat seimbang, confirm dekat Athens. Tapi kalau dekat Sparta, confirm melahirkan warga negara tentera yang gagah, sempurna dan setia kepada negara kota. So bila baca je macam, ni kat Athens ni, seimbang. Ni kat Sparta, tentera. Okay, dia punya kata kunci dia lah. Kemudian, kita tengok tamadun Yunani. Athens dengan Sparta ni dua-dua dalam tamadun Yunani. So Athens, matlamat dia melahirkan masyarakat seimbang. Bagi Athens, manusia yang cemerlang ialah manusia yang dapat memenuhi tuntutan mental dan juga fizikal. Kabur now. Kalau tak nampak boleh ni download PowerPoint dekat channel. Okay, kemudian seni berpidato. Kat sini ada kat sudut maklumat. Selalu soalan memang akan ambil dekat sudut maklumat punya, confirm. Okay. Kalau dia tanya, berpidato ialah kepetahan bercakap yang begitu diminati oleh masyarakat Rom. Maksudnya orang Rom ni bila dia nak pilih pemimpin ke apa ke, dia akan pilih yang pandai berpidato. Okay, gitu. Kemudian Sparta. Matlamat melahirkan warga negara tentera yang sempurna, gagah dan setia kepada negara kotanya. Jadi sebab dia nak lahirkan warga tentera, apa yang dilebihkan dalam dia punya pendidikan ialah latihan fizikal dan kemahiran menggunakan senjata berbanding mental. Dia sama lah macam, okay, kita kan ada banyak sekolah kan kat Malaysia kan. Kita ada sekolah sukan, kita ada KV, kita ada sekolah teknik, kita ada also sekolah seni, SBP, MRSM, harian, banyak lah. Tak terlist. Okay. So contohlah,
SBP MRSM harian ni tumpu dia adalah untuk akademik. SMK adalah tumpu untuk akademik. Okay. So pembelajaran dalam kelas je lah. Macam so sukan anything else tu adalah sampingan. Macam tu. Macam kalau sekolah sukan, KV, seni, akademik tu yang sampingan. Sekolah sukan dia punya tujuan dia tu, tujuan dia tu ialah untuk melahirkan atlet. So tumpuan dia kat sukan. Sampingan dia akademik. Macam KB untuk melahirkan pelajar yang berkemahiran. So tumpuan dia dalam kemahiran. Okay. Kalau yang seni untuk melahirkan pelajar yang dalam bidang seni lah. So tumpuan dia lebih kepada seni, pertandingan, tarian, something like that. Macam tu. Macam tu lah juga dulu. Okay. Kemudian yang ni kita kena pandai compare antara setiap tamadun, okay? Tamadun Yunani, kita ada Athens dengan Sparta. And then kalau tamadun Rom, dia ada aplikasi ilmu praktikal dan semangat setia kepada Rom. Actually tamadun Rom ni, dia banyak serap daripada Yunani. So Rom ni kita ingat dia lebih kurang je lah dengan Yunani, tak banyak beza. And then tamadun India, dia menjadikan agama Hindu sebagai teras. Maksudnya apa-apa silibus ke apa-apa yang diajar dekat sekolah berasaskan agama Hindu. Dia ada kitab dia, kitab Veda if I'm not mistaken. Yes. Dia akan gunakan yang tu lah untuk dia punya teras pembelajaran. Meanwhile dalam tamadun Cina ialah peperiksaan awam kerajaan. So kalau korang ingat lagi, peperiksaan awam kerajaan ni dia ada 3 peringkat. So 3 peringkat tu apa yang paling kita ingat dalam tamadun Cina ni ialah siapa yang meniru dekat peringkat yang last tu akan dihukum bunuh. Yang kita paling ingat lah kan. Dan dia dalam peringkat last tu dia akan dikurung 3 hari untuk memberikan jawapan. Gitu. Okay. Habis dah soalan 3. Baru pukul 9.17. Cil-cil. Okay. So setakat ni kalau ada soalan bolehlah tanya dekat chat. Tapi setakat yang tengok ni tak ada ikut soalan. Alhamdulillah semua faham. Okay. Next soalan. Soalan nombor 4. Gambar 1 merupakan pengasas Akademi Falsafah di Athens. Nama dia ialah Plato. Macam nama game tu. Menurut Plato, ahli falsafah adalah orang yang paling layak memerintah negara. Mengapakah beliau berpendapat sedemikian? Jawapannya ialah D. Berupaya menggubal undang-undang. Haikal kata jawab Teraya Kelantan tapi salah juga C. Dia actually D. Berupaya menggubal undang-undang. Okay. Yang ni dia ialah dia punya falsafah ni ada dinyatakan dalam karya dia Republic. Kenapa skema hari tu A? Sebab skema salah. Skema salah. Dah bincang dengan cikgu, skema salah. So jawapan dia actually D. Berupaya mengubah undang-undang. Ni dah letak muka surat semua tau. So nanti PowerPoint ni you guys boleh buka balik dekat channel. And then boleh tengok muka surat berapa apa semua. Okay. And then okay, kita tengok dulu 3 ahli falsafah Yunani. Yang ni ada kat sudut maklumat juga. Okay, Socrates ialah pakar perbincangan yang berbentuk soal jawab. Maksudnya dia berbincang dalam bentuk Q&A. Okay. Dan dia berusaha untuk mencari unsur-unsur dalam kehidupan dan masyarakat yang bahagia. Astagfirullah, typo dia. Okay, tak apa. Dan dituduh merosakkan pemikiran masyarakat. Jadi Socrates ni dia dah dihukum bunuh dengan minum racun. Sebab dia kata kat orang kata kat dia dituduh merosakkan pemikiran masyarakat. Socrates ni, actually Socrates ialah guru kepada Plato. Plato ialah guru kepada Aristotle. So Aristotle ialah pelajar kepada Plato, Plato ialah pelajar kepada Socrates. Jadi dalam buku Plato dah tulis tentang Socrates dan dia menyedarkan masyarakat tentang perkara asas dalam falsafah Socrates. Okay. Dan persoalan iaitu persoalan tentang manusia dan masyarakat. Bila Plato tulis, baru masyarakat ni sedar actually sebenarnya yang salah dekat Socrates ni. Gitu. Kemudian Aristotle pula, dia mendalami bidang sains dan falsafah, ilmu logik, metafizik, etika, politik, fizik, sains tabi'i, astronomi and geologi.
Jadi falsafah beliau nak membaiki dunia ke arah yang lebih baik. Dan karya untuk Aristotle, boleh jadi dia tanya dalam soalan tau, karya Aristotle ni ialah politics. Gitu. So jawapan dia D. Yes, jawapan dia D. Okay. Ada apa-apa soalan boleh tanya dekat chat tau. Don't be shy, ask some more gitu. Okay, next. Soalan nombor 5. Cepatlah pula Kita punyalah prepare sikit soalan sebab takut lama. Okay. Apakah sebenarnya peranan golongan Brahmin dalam kerajaan awal di Asia Tenggara? Brahmin ni actually ada dah mention dalam form 5. Form 5 ada mention. Dekat form 4 pun ada mention. So actually Brahmin ni memang patut ingat lah. Yes, C. Sebab Brahmin ini ialah golongan, dia macam Sami, something macam tu. So dia mengetuai upacara keagamaan. Okay. Dalam kerajaan Angkor, actually raja dianggap sebagai raja dewa. Okay. Dan dia dibantu pembesar yang terdiri dari pegawai tentera dan hakim. Yang ni dia punya carta dia lah. Kemudian kita ada pembesar daerah ataupun dipanggil sebagai governor. Dan bawah sekali istilah hamba kan. Sebelum hamba Brahmin, atas sikit ialah upacara untuk mengetuai upacara keagamaan. Yes, so betul jawapan dia C. Okay, next untuk kerajaan Sriwijaya. Apa yang Brahmin buat? Yang ni ada kat sudut maklumat. Kena ingat sebab pernah masuk esei trial negeri Penang. Masuk esei. Brahmin mengetuai upacara angkat sumpah dalam kerajaan Sriwijaya. Okay, macam mana dia punya prosedur dia? So datu yang akan dilantik tu, itu pembesar lah kan, akan minum air yang disiram pada batu bersurat dan air tu akan dikumpulkan dekat bahagian bawah tu. Kan contoh, air tu dia kat air atas batu ada air siram. So air tu akan jatuh ke bawah. So air tu kumpul dekat bawah. Air dekat bawah tu lah yang akan diberikan minum. Okay. Dan menetapkan pembesar untuk memberikan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja. So yang ni ialah dia punya upacara lah sebagai simbolik. Dan disertai dengan doa. Brahmin akan berdoa. Siapa yang mengkhianati perjanjian ni, mana-mana pembesar yang mengkhianati akan ditimpa bencana seumur hidup. Gitu. Okay. Faham? Clear? Okay. Next. Kita pergi next question. 6. Maklumat merujuk kepada pentadbiran sebuah kerajaan di Asia Tenggara. Kumpulan anak raja. Dia bagi 3 je ni. Actually kumpulan anak raja ada 4. Okay. Iaitu Yuvaraja, Pratiyuvaraja, Raja Kumara dan termasuk juga Raja Putra. Okay. Actually ni kerajaan mana? Selalunya nama-nama macam ni, you guys kena ingat, dia either Majapahit atau Sriwijaya. Nama yang pelik-pelik sikit. Nama yang macam pelik-pelik sikit lah. Sebab Sriwijaya dengan Majapahit ni pengaruh Hindu paling kuat tau. So, jawapan dia ialah B, Sriwijaya, bukan Majapahit. Sriwijaya. Okay, actually dalam 3-3 ni semua boleh gantikan raja. Tapi satu tak boleh ganti. Ialah Raja Putra. Raja Putra ni sebab apa? Dia ni anak gundik. Maksudnya dia bukan anak raja dengan permaisuri. So dia anak gundik, dia tak layak untuk ganti raja. Ini ada dalam kita punya sejarah dulu waktu law reform. Pergaduhan perebutan tahta dalam negeri mana entah. Dia negeri Melaka ke negeri not very sure lah. Diorang berebut sebab yang dilantik tu ialah anak gundik. Yang ditabalkan jadi raja tu anak gundik. Sebab rule dia, lepas raja mati, terus kena tabalkan raja baru. Anak raja yang sebenarnya, yang layak untuk menggantikan raja tu, dia ada kerajaan lain. So dia jaga kerajaan lain. So dia tak sempat balik untuk pertabalan. So anak gundik tu yang ditabalkan. So jadilah pergaduhan perebutan kuasa waktu tu. Tu dalam syllabus law form lah. I don't really remember. Okay. Kemudian, di bawah anak raja ni dia ada lagi Parvanda atau Senapati. Parvanda dan Senapati ni ialah ketua pentadbiran pusat, macam pegawai daerah lah kan. Bawah dia ada lagi pegawai lain, iaitu Hakim, Temenggung dan juga Penghulu.
Kemudian bawah sekali baru hamba raja. Dan daerah ditadbir oleh datu yang dilantik raja. Dan datu ni terbahagi kepada dua. Satu Parvanda. Parvanda ni berketurunan raja. Tapi kalau bupati ialah orang-orang kaya. So kita kena ingatlah benda ni. Benda ni memang akan tanya dalam exam ni, insyaAllah. Confirm. Okay. Next, 7. Mengapakah perbalahan sering terjadi antara kabilah Arab pada zaman jahiliah? Okay. Jawapannya ialah D. Semangat kesukuan menebal. Betul siapa yang jawab D tu. Okay. Amalan sistem kabilah. Diorang ni mengamalkan kabilah. Kabilah adalah berasaskan keturunan. Jadi dia memang sebab mereka ni terlalu taksub, muncul semangat asabiah. Semangat asabiah dengan semangat kesukuan ni sama lah. Melampau sangat. Dan sistem kabilah ni diorang terikat dengan peraturan. Maksudnya kalau kau kabilah A, kau tak boleh berbaik dengan kabilah B. Kau memang kena stay dengan kabilah A. Macam tu. Dan mereka ni orang Arab dulu kasar tau. Bukan orang Arab dulu, memang orang Arab ni kasar. Sangat kasar. Dan diorang ganas lah. Okay. Melawak Arab bukan macam melawak kita. Okay. So kita kena faham yang budaya Arab ni dulu lain berbanding dengan budaya kita di orang Melayu ni semua ni kan. Dia sanggup menuntut bela demi mempertahankan maruah diri dan kabilah mereka. Dia ni sanggup buat apa je asalkan dia punya maruah diri tu terbela lah. Okay. Salah satu dia ialah perperangan Al-Basus. Tahu tak perperangan Al-Basus ni dia berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar. Dan berlaku simple je reason dia. Sebab seorang ahli Bani Bakar bunuh seorang ahli Bani Taghlib. Tapi berperang selama 40 tahun. Sedangkan kalau kita fikir benda ni kita boleh settle biasa-biasa je lah. Takat okay aku bunuh kau bunuh aku punya kabilah. Macam boleh settle, tak perlu berperang. Tapi diorang berperang sampai 40 tahun. Punya nak kata mempertahankan maruah diri dan kabilah tu lah. Itu. So semangat sistem kabilah ni, semangat asabiah ni memang sangat-sangat tinggi dalam kalangan orang Arab. Tapi bila Islam dah muncul dalam kalangan orang Arab ni, maka semangat asabiah ni mula sikit-sikit terhakis. Sebab bila Islam muncul, dah mula bersatu padulah. Semangat asabiah ni actually salah satu ciri-ciri Arab jahiliah. So kalau soalan tanya, apakah ciri-ciri Arab jahiliah? Boleh jawab. Semangat asabiah yang melampau. Kena ada melampau tu. Barulah macam betul lah jawapan tu. Lagi tepat. Okay. Okay, maaf. Terbatuk. Okay. Next soalan. 8. X dalam Raja 1 berikut merujuk kepada 3 tahun secara rahsia, 10 tahun secara terbuka. Kita ingat, yang ni apa dia sebenarnya? Yang ni ialah penyebaran agama Islam. B. Yes, betul Haikal. Haikal dah jawab, tak cik lah. Okay, B. Wahyu pertama ialah surah Al-Alaq. Kemudian wahyu kedua ialah surah Al-Mudassir. Surah Al-Alaq ni dulu just wahyu untuk katakan kepada Nabi apa untuk macam tandakan yang sebenarnya Islam ni agama yang benar. Untuk Nabi tahu Islam ni agama yang benar. Kemudian muncul pula surah Al-Mudassir tu. Pengisytiharan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Dan kat situlah permulaan penyebaran secara terbuka. Dah sampai perintah untuk Nabi sampaikan dakwah secara terbuka. So asalnya dakwah bermula 3 tahun secara rahsia. Okay. Lepas 3 tahun berdakwah secara rahsia, dia berdakwah kepada siapa dulu Nabi ni? Baginda berdakwah kepada ahli keluarga terdekat dan sahabat terdekat. Laki pertama peluk Islam Saidina Abu Bakar, wanita pertama meluk Islam Khadijah, Sayyidatina Khadijah. Okey. Kemudian kanak-kanak lelaki pertama ialah Sayyidina Ali. Yang tu antara yang pertama lah kan. Kemudian macam mana secara rahsia ni macam mana penyebaran Islam secara rahsia dijalankan? Astagfirullah. Okey. Secara sembunyi, diorang jalankan di pusat dia rumah Al-Arqam bin Abu Arqam. Rumah Al-Arqam bin Abu Arqam ni, dia jadikan rumah dia sebagai pusat penyebaran Islam.
pada waktu tu. Tapi secara rahsia. Dia sanggup korbankan rumah dia lah. Kemudian bila dah mula untuk sebarkan secara terbuka, dia dilakukan di Bukit Sofa. Bukit Sofa ni kita belajar dalam PAI. Kalau dia belajar PAI, kita belajar dalam PAI, sa'i kan. Sa'i dia akan start dari marwah ke Safa, Safa ke marwah. Dia akan yang tu kan tempat Siti Hajar dulu berlari untuk mencari air untuk Ismail. Siti Hajar dulu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Isteri Nabi Ibrahim ditinggalkan. Jadi sangat-sangat haus. Ismail pun nangis. Jadi Siti Hajar pun berlari antara Bukit Safa dan Marwah untuk cari sumber mata air. Dan dekat bukit tu lah Nabi Muhammad SAW dia baginda menjalankan dakwah secara terbuka. Waktu tu semua ketua pentadbir Kota Mekah ni datang untuk dengar. Sebab Nabi Muhammad kata aku ada pengumuman untuk disampaikan. Jadi semua ketua-ketua ni pun turun. Tapi sayangnya semua ketua pentadbir Kota Mekah ni sayangnya apa yang Nabi bawakan ditentang oleh Abu Lahab. Abu Lahab ni siapa actually? Dia bapa saudara Nabi. Bapa saudara Nabi sendiri yang tentang pembawaan Nabi agama Islam ni lah. Sebab ada banyak faktor. Antara dia, bila Islam mula diperkenalkan, maksudnya ekonomi pembuat berhala ni, pengukir berhala ni, diorang akan drop tau. Sebab bayangkan bila katakanlah Islam diterima di Kota Mekah, maksudnya berhala-berhala akan dihapuskan. Jadi orang yang ukir-ukir pengukir berhala ni, diorang takkan ada sumber pendapatan. That's why salah satu sebab tu kenapa diorang tentang. And bagi ketua-ketua Quraisy, mereka berpendapat, kalau kita terima Islam, kita terima agama Nabi Muhammad ni, kita perlu tunduk kepada Muhammad. Gitu. So sebab tu mereka ni ego, mereka tak nak untuk terima apa yang Nabi bawakan. Lagi satu memang bertentangan dengan Arab Jahiliah punya amalan lah. So sebab tu mereka tentang apa yang dibawakan oleh Nabi. Kalau kita pun tiba-tiba ada orang datang bawa agama baru kan. Bawa ajaran baru. Kita pun akan semacam, alamak betul ke? Kita pun akan was-was. Macam tu lah apa yang mereka lalui pada zaman tu. Okay. Kemudian, kita pergi ke soalan 9. So, Aini harap kalau ada yang ada soalan, boleh tanya dekat chat. Rafi akan settle korang punya soalan. Okay. Okay. Kita ada 27 minit lagi guys. Don't worry. Okay. Apakah persamaan kandungan perjanjian Aqabah pertama dan juga kedua? Jawapannya ialah B. Jaminan keselamatan. Kesediaan mempertahankan Islam. Jawapannya A. Aqabah ni actually dia tempat yang terletak antara Mina dan Makkah. Actually A. Jawapan dia A. Ramai yang jawab B yang nampak. Sebab kalau kita tengok isi perjanjian. Kalau kita tengok kat sini macam mostly macam boleh je actually. Faham tak? Tapi jawapan dia yang betul, kita kena ambil betul-betul tepat. Okay? Ini pun macam pelik. Kenapa jawapan dia A? Ini jawapan tu salah. Ini jawab B. Tapi bila check balik soalan, check balik buku teks, B tu actually dekat perjanjian Aqabah kedua. Bukan yang pertama. Yang pertama dia tak jamin keselamatan orang Islam lagi. Yang pertama, sebab waktu tu perjanjian Aqabah yang pertama, mereka berjumpa suku Aus dan Khazraj ni beriman kepada Allah dan Rasul, berjanji membantu perjuangan Islam dan tak akan melakukan amalan jahiliah. Mereka tak sokong pun, tak kata pun akan jamin keselamatan orang Islam. So jawapan dia adalah A. Sebab B tu ialah isi untuk perjanjian Aqabah kedua je, bukan pertama. Soalan tanya persamaan kandungan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Okey, kita revise balik yang kedua apa dia. Kedua, Aus dan Khazraj berjanji akan meluk Islam, mengukuhkan lagi taat setia, dan mereka ni jemput Nabi dan orang Islam dari Makkah untuk berhijrah datang ke Madinah. Dan mereka sendiri sukarela menyediakan tempat tinggal, menjamin keselamatan. Yang tu yang kedua. Dan menyatakan kesediaan mempertahankan Islam. Kedua-duanya menyatakan kesediaan mempertahankan Islam. Yang pertama, bantu perjuangan Islam. Yang kedua, mempertahankan Islam. Maksudnya dia dalam konteks yang sama. Jaminan keselamatan orang Islam ni konteks yang lain. Ya gitu.
Okay. Next question. Maaf batuk. Okay. 10. Nabi Muhammad SAW membuka semula kota Makkah pada 630 Masihi. Mengapa peristiwa tersebut berlaku? Okay, kalau nampak nota kat tepi ni kan. Jawapannya ialah D. Orang Quraisy mencabuli isi perjanjian. Kalau nak kata, ada yang jawab C tau. Kalau nak kata kaum Quraisy menzalimi orang Islam, dah lama dah zalimi. Memang sejak awal lagi zalimi. Okay, so tu bukan jawapan yang tepat. So jawapan dia ialah D. Apa perjanjian yang dilanggar? Perjanjian yang dilanggar ialah perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah, salah satu isi perjanjian kan, Nabi Muhammad dan orang Quraisy Mekah berjanji untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Dan apa yang orang Quraisy lakukan sehingga melanggar perjanjian Hudaibiyah, mereka membunuh beberapa orang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni siapa? Bani Khuza'ah ni orang yang berpihak kepada agama Islam. Jadi bila dia buat macam tu, mereka dah langgar perjanjian dan tak menghormati hak kebebasan yang dipersetujui bersama. Jadi so apa orang Islam decide? Okay, tak apa. Kalau dia orang langgar perjanjian, orang Islam akan serang kota Mekah. Okay. Dan Nabi berpendapat bahawa pembukaan kota Mekah ni akan jadi strategi jangka masa panjang untuk kita luaskan agama Islam. Jadi pada waktu tu, bila kota Makkah ni kalau katalah dapat ditawan kan, akan mengukuhkan lagi kedudukan orang Islam. Kedudukan kerajaan Islam dekat Madinah. Okey. Jadi antara kat sini Aini letak sikit je, you guys boleh tambah nanti. PowerPoint ni Aini akan share dalam channel. Nabi sediakan 4 pasukan tentera. 4 pasukan tentera ni ada 10,000 orang. Dia ada 4 arah. Utara, selatan, barat, barat daya. Bukan timur, barat daya. Okey. Yang ni selalu orang salah. Orang selalu letak utara, selatan, barat, timur. Tapi timur tu memang tak ada. Dia actually barat daya. Okey. Jadi 4 pasukan ni ialah diketuai oleh 4 panglima Islam yang sangat gagah perkasa lah. Paling hebat kat sini yang kita selalu dengar, Khalid bin Al-Walid. Kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'ad bin Ubadah, Zubair bin Awam. Okey. Kadang-kadang soalan boleh tanya macam manakah terangkan tentang pembukaan kota Mekah. Strategi pembukaan kota Mekah. Okey. Jadi yang ni kita boleh tulis. Nabi sediakan 4 pasukan tentera. Bila kita bagi tahu arah, katakanlah kita beritahu utara, selatan, barat, barat daya lupa sebut. Untuk contoh kita akan dapat satu markah, tapi katakanlah kita letak utara, selatan, barat, timur. Walaupun ada timur salah. Tapi still dapat markah sebab yang lain tu betul. Kira kalau you guys bagi 4 contoh yang sama, satu betul, dapat satu markah. Kalau 4 betul, dapat satu markah. 3 salah, satu betul, pun still satu markah. Janji ada satu betul, okay on, satu markah. Tapi kalau semua salah, kira salah lah contoh. Sebab tu, rugi tau kalau dalam esay letak contoh banyak-banyak. Berjela-jela letak contoh. Salah semua. Sebab contoh kadang bukan salah semua, rugilah. Dapat satu markah. Kadang contoh ni dibagi satu markah je. Kadang contoh tak ada markah. Contoh hari tu, contoh banyak ni, bukan contoh hari ni. Okay. Hari tu, ini jawab exam. Dia suruh nyatakan maksud imperialisme. So apa ini buat? Ini buat contoh imperialisme barat yang dijalankan. Contoh Sepanyol ke Filipina. Macam tu. So salah. Bukan salah. Tak dapat markah. Menyebabkan macam rugilah. Sedangkan boleh dapat markah full. Tapi salah gitu. Bukan salah tak dapat markah. Sebab skema tak bagi markah kat contoh. So that's why guys, untuk paper tu, elakkan bagi contoh ayat asing. So contoh tu sekalikan dengan korang punya isi. Ini ada letak satu modul dekat channel. Modul tu you guys boleh search pasak sejarah converted from Word to PDF. Okay. Kat situ ini dah tulis ini buat modul tu untuk channel. So nanti boleh pergi cari. Ini dah actually tu channel actually tu modul JPN Penang. Okay. JPN Penang buat. My teacher pun ada juga buat. So ini just tuliskan jawapan. Ini cari jawapan. Ini buat. Ini type elok-elok. Untuk you guys baca macam mana actually cara menjawab. Tapi ada benda lagi yang kena perbetulkan. So nanti ini akan check balik. Ini akan share balik. Okay.
Next, tengok. Okay. Nombor 11. Maklumat berikut berkaitan dengan ancaman terhadap kerajaan Islam Madinah. Ada dua. Kerajaan Rom Timur, Byzantine dan kerajaan Parsi. So, bagaimana Khalifah Abu Bakar mengatasi ancaman tersebut? Okay. Kat sini, ancaman yang dihadapi secara tentera. Ancaman perang lah. Serangan. Jadi, apa yang kita kalau nak balas serangan tentera, tindakan yang kita kena ambil pun tindakan ketenteraan. So, kita serang balik guna tentera lah. Jarang lah kita orang serang kita, orang serang. Jarang lah orang serang kita punya negara. And then kita buat relax. Kita hantar bayar ufti setiap tahun. Perjanjian persahabatan, jarang-jarang. Selalu kita balas balik dengan tentera. So jawapan dia dekat sini ialah A. Okay, ancaman kuasa luar tu berlaku Byzantine dekat barat, kemudian Parsi dekat timur. Maksudnya dari barat dan timur diorang diserang. Okay. Jadi apa yang Khalifah Abu Bakar buat? Yang kita kata ancaman ketenteraan, tindakan ketenteraan tu kan? Okay. Khalifah Abu Bakar hantar Khalid Al-Walid tentang Parsi di Iraq. Ustaz Muhammad bin Zaid pula ke Ghassan. Maksudnya dia tentang Byzantine. Kat sudut maklumat, Khalid Al-Walid ni berjaya menguasai Syria, mengalahkan tentera Byzantine dan menguasai Iraq serta menawan Mesir dari Byzantine. Ni ada kat sudut maklumat. Apa yang jasa sumbangan Khalid Al-Walid lah. So boleh tanya nanti dalam soalan. Sudut maklumat dia pastikan baca dalam buku teks. Pastikan baca sebab memang boleh tanya dalam soalan. Selalu tanya. Okay? Kita pergi next question. 12. Maklumat berikut berkaitan dengan bandar utama kerajaan Islam. Ada dua bandar. Cordova waktu zaman Bani Umayyah dan Baghdad waktu zaman Bani Abbasiyah. Apa persamaan bandar tersebut? Yang ni memang senang nak ingat. Simple. Dalam PAI pun kita belajar juga. Okay. Dia actually delay tau 10 second. So kadang bila Aini dah cakap dekat sini, you guys dekat sana tak dengar lagi. Okay. So persamaan bandar tersebut ialah A. Yes, betul siapa yang jawab A. Pusat perkembangan ilmu. Okay. Kenapa dia kata pusat perkembangan ilmu? Kat Cordova ni disediakan satu pusat pengajian tinggi. Siapa yang asaskan? Abdul Rahman III. Berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan Eropah. Dekat Cordova. Dan perpustakaan juga dibina di Cordova. Siapa yang bina? Al-Hakam II. Okay. So Cordova menjadi pusat kegemilangan ilmu dan menjadi jambatan pengetahuan antara dunia Islam dan juga Eropah. Maksudnya Cordova ni jadi pusat untuk bertukar ilmu antara Islam, kerajaan Islam dengan ilmu daripada kerajaan Eropah. Jadi bertukar-tukar ilmu. Kita bagi karya kita dekat Eropah, Eropah bagi diorang punya karya dekat kita, sama-sama menterjemah, kemudian kita terbitkan jadi satu sebagai sumber lah, sumber ilmu. Okay. Kat Baghdad pula terdapat Baitul Hikmah yang dibina oleh Khalifah Harun Ar-Rashid. Okay, Baitul Hikmah ni perpustakaan. Dan dia dibina oleh Khalifah Harun Ar-Rashid tapi berkembang luas waktu zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Astaghfirullah, typo jadikan lidah lah. Macam nama perempuan. Okay. Bila Baitul Hikmah ni tubuhkan, kat sinilah aktiviti penterjemahan tu jadi lebih sistematik. Dan banyak penterjemahan ni dari bahasa Yunani lah. Kebanyakannya waktu zaman dekat Baghdad ni. Okay. Okay, next. Okay. 13. Sultan Mansur Shah dan Sultan Muzaffar Shah telah mengahwinkan puteri-puteri mereka dengan Raja Siak, Kampar, Indragiri dan Jambi di Sumatera Utara. Mengapakah mereka berbuat sedemikian? Okay. Sementara you guys jawab, Aini minum air dulu. Sikit tekak. Okay. Jawapan dia yes, B. Kalau nak keliru pun ada orang yang akan jawab diplomatik. Menjalinkan hubungan diplomatik. Tapi yang ni dah mention dalam buku teks. Jawapan dia B. Islam tersebar melalui perkahwinan. Ada dua. Perkahwinan siasah dalam kalangan kerabat dan juga perkahwinan biasa antara rakyat biasalah.
Perkahwinan biasa ni selalu berlaku antara pedagang Islam atau ulama Islam yang datang ke tanah Melayu yang berkahwin dengan penduduk tempatan. Jadi, contoh kan, seorang pedagang Islam ni nama dia Ahmad. Ahmad datang ke satu kampung, Kampung Selamat. So dia kahwin dengan Siti. Okay, nak kahwin dengan Siti, Siti kena masuk Islam. Betul tak? So, bila Siti masuk Islam, Ahmad ni, dia dah sebarkan Islam dekat Siti. Tapi, sebab Siti ni masuk Islam, mestilah keluarga dia pun tahu yang Siti masuk Islam. So, secara tak langsung, Ahmad dah sebarkan Islam kepada keluarga Siti. Kemudian, katakanlah dalam kampung tu kan, Ahmad dengan Siti je Islam. Ahmad dengan keluarga Siti je Islam. Okay? Mestilah jiran-jiran ni pun, diorang akan macam, oh my god, apa Islam tu? Akan tertanya, Ahmad ni siapa? Apa agama dia? Agama Islam tu macam mana? Okay? So, bila keluarga Siti dah diislamkan oleh Ahmad, keliling kampung tu juga, satu kampung Selamat tu, dia akan macam, oh, okay, agama Islam ni something yang kita boleh belajar daripada Ahmad. So, Ahmad akan terangkan, and then kebanyakan diorang akan peluk agama Islam juga. Yang tu lah jadi tersebar melalui perkahwinan. Melalui perkahwinan biasa dalam kalangan rakyat. Kemudian faktor penyebaran Islam dekat Asia Tenggara ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, perdagangan. Maksudnya orang pedagang-pedagang Islam dari tanah Arab ke India ke datang ke tanah Melayu. Kemudian cara yang kedua ialah perkahwinan. Cara yang ketiga ialah pengislaman raja dan juga bangsawan. Sebab bila raja dan bangsawan dah Islam, anak-anak buah akan ikut juga. Maksudnya anak-anak buah juga akan turut memeluk agama Islam lah. Okay. Kemudian bila raja dah Islam, bangsawan pun dah Islam, maka akan wujud satu kerajaan Islam. So kerajaan Islam ni akan mula dikenali. So kerajaan lain pun akan mula kenal lah Islam tu apa. So akan ramai-ramai peluk agama Islam. Kemudian lepas ada kerajaan Islam, akan ada pusat kebudayaan dan juga keintelektualan Islam. Sebenarnya ada peranan pendakwah yang menyebarkan lah. Maksudnya pedagang-pedagang yang datang ni, mereka yang sebarkan dakwah ni. Kemudian keistimewaan agama Islam tu sendiri. Sebab itulah Islam ni boleh tersebar di Asia Tenggara. Astagfirullah. Ada 12 minit lagi guys, tak apa. Okey, maklumat berikut berkaitan sistem pendidikan di Tanah Melayu selepas kedatangan Islam. Waktu pelajaran tidak terbatas, pelajar mengambil masa yang panjang untuk menamatkan pengajian. Apakah institusi yang berkaitan dengan maklumat tersebut? Kita ada 2, pondok dan madrasah. Tapi ada perbezaan antara pondok dan madrasah. Okay. So, sebab dia mention kat sini waktu pembelajaran tidak terbatas, so pondok. Yes, pondok. Tu perbezaan antara pondok dan madrasah. Pondok dan madrasah ni dua-dua menekankan kepada ilmu keagamaan. Okay. Tapi pondok tak ada batasan waktu dan masa dia panjang. Boleh ambil masa bertahun-tahun. Paling lambat 10 tahun. Pelajar akan ambil masa lah untuk tamatkan pengajian dekat pondok. Dan matlamat pondok ni, madrasah sekolah agama juga, sama-sama sekolah agama. Pondok ni penekanan kepada ilmu keagamaan, menjadikan pelajar untuk menjadi guru agama berkhidmat kepada masyarakat. Okey, kemudian madrasah dia ada sukatan pelajaran, macam pondok dia tak ada. Madrasah ada dan dilaksanakan secara kelas, macam sekolah betul-betul lah kan. Dia ada 2 tahap, permulaan dan juga pertengahan, dan dia ada juga pengkhususan. Dan dia ada mudir, guru besar, diawasi oleh mudir lah. Dan perjalanan madrasah ni diselia oleh lembaga, jawatan kuasa kewangan dan sebagainya. Maksudnya either one lah. Ada lembaga yang jaga, ada yang jawatan kuasa kewangan jaga. Macam pondok ni macam tak ada yang kawal sedia sangat lah. That's why dia macam lagi open lah. Tu compare dengan madrasah. Madrasah lagi macam terikat. Okay. Untuk yang ni kan, I don't know lah nampak ke tak dekat screen sebab I ni guna font yang kecil. InsyaAllah nampak kot kan. So kalau tak nampak macam ini cakap, boleh pergi kat kita orang punya channel, kita orang dah share. Okay. Jawatan dan tugas pembesar berempat dalam Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimana Laksamana membantu meneruskan perkembangan Islam di Melaka pada abad ke-16? Okay.
Jawab. Saya kasih you guys jawab. Ramai jawab A. Tengok jawapannya betul tak A? Yes, A. Hari tu, ini ingat dah pernah explain. Ini confuse dengan B, mentadbir kemudahan di pelabuhan. So pelabuhan ni Shah Bandar. Tapi laksamana pengairan. Okay. So kita revise balik. Apa jawatan dan tugas pembesar berempat dalam Kesultanan Melayu Melaka? Okay. Kita ada bendahara. Kita ada penghulu bendahari. Kita ada temenggung dan juga laksamana. Okay. Apa fungsi bendahara ni sebenarnya? Penasihat raja dalam bidang pentadbiran. Dia menteri utama, ketua terus angkatan perang, ketua hakim. Allah typo jadi bakim dah. Pemangku sultan. Kemudian penghulu bendahari, pemungut hasil dan ufti, nama pembendaharian. So dia ketua semua bendahari sebab dia penghulu dan dia bendahari. Dia ketua urus setiap istana dan juga ketua semua Shah Bandar. So Shah Bandar yang jaga pelabuhan. Okay. Bukan laksamana. Temenggung. Temenggung ni kita ingat macam ketua polis lah. Jadi ketua polis, dia akan jaga keamanan dan keselamatan dalam negeri. Okay. Dan maksudnya dia ketua polis dan juga penjara lah. Okay. Dia penguasa bandar dan juga kota Melaka. Bertanggungjawab dalam protokol istana dan juga hakim di darat. Itulah fungsi Temenggung. Kemudian laksamana ialah ketua angkatan laut. Duta dan ketua duta serta ketua urusan diraja ke seberang laut. So, ingat laut, laut laksamana. Okay, laksamana, laut. Macam tu lah. 16. Mesti dulu soalan. Okay. Bagaimanakah konsep daulat diperkukuhkan dalam masyarakat Melayu tradisional? 16. Jawapannya ialah C. Yes, Syahrizal. Betul-betul. Jawapan dia C. Pandai Syahrizal ni. Yang lain yang jawab C pun pandai juga. Yang tak jawab C pun akan pandai. Okay. So, kita baca dulu Apa maksud daulat? Daulat ialah raja atau sultan ada kuasa tertentu yang membolehkan sesiapa sahaja yang melanggar arahannya atau derhaka akan menerima tulah. Okay. Dan konsep daulat ialah pengikat antara golongan rakyat dan pemerintah. Daulat ni tak pernah wujud secara bertulis. Tak ada macam satu, kita ada perlembagaan kan. Kita ada perlembagaan bertulis. Tapi macam perlembagaan tu kan macam satu benda yang perlu dipatuhi oleh menteri raja semua kan. Tapi daulat ni, dia bukan something yang bertulis pun. Tapi masih lagi rakyat Melayu ni masih lagi mematuhi konsep daulat ni. Okay. Daulat ni mengangkat kedudukan raja dan sultan ke tahap yang lebih tinggi dan menimbulkan penghormatan rakyat. Okay. Sebab kalau rakyat tak patuh kepada raja atau sultan, mereka ni akan kena tulah. Okay. Kena akibat. Tulah tu ialah something yang buruk akan menimpa. Contoh kalau derhaka kepada raja, nanti akan ada lah rumah terbakar ke, sakit kulit ke, dulu. Dan untuk mengukuhkan konsep daulat ni ialah dengan adat istiadat. Antaranya cara berpakaian, jenis pakaian dan juga bahasa dan pengucapan dan tingkah laku. Tengok dulu rakyat biasa tak boleh pakai colour kuning. Colour kuning ialah colour untuk raja. So tu dalam bentuk cara berpakaian. Kena colour kuning raja. Kena ada keris, sampin, ada tengkolok. Okay. Kemudian bahasa dan pengucapan. Tengok kita ada bahasa istana tau. Bahasa istana, dulu rakyat biasa tak boleh guna bahasa istana sembarangan. Macam tak boleh tiba-tiba, better. Tak boleh. Tapi sebab tu ialah bahasa untuk raja. Okay. Dan juga tingkah laku. Maksudnya raja ni diorang ada satu tingkah laku yang perlu dipatuhi lah. Okay, salah satu contoh ada istiadat ialah pertabalan yang ada tertib dan aturan. Maksudnya pertabalan dia ada tertib dia ada peraturan dia untuk kena ikut. Okay. Okay, next question. Bab 9, soalan 18, bab 9. Yang ni dah masuk dekat tema lain lah. Dah keluar daripada tema Islam tadi. Ni masuk kepada kesan dasar British.
Maklumat berkaitan dengan revolusi perindustrian di Britain. Akta anti penggabungan. Apakah kesan pelaksanaan akta tersebut? C jawapannya. Gaji pekerja tidak meningkat. Okay. So maybe ada yang kalau tanya kan, kenapa jawapan dia C? Okay. Kita tengok dulu akta anti penggabungan ni apa. Skip 17. Sebab ini ambil satu-satu question je. Akta anti penggabungan, dia melarang para pekerja daripada bergabung dan bermuafakat atau menjalankan sebarang tindakan bagi mendapatkan gaji atau layanan yang lebih baik dari majikan. Kita tengok nama, anti penggabungan, tak boleh gabung, tak boleh bermuafakat, tak boleh ada apa-apa persatuan. Okey, siapa yang langgar, dia akan dikenakan hukuman yang berat daripada pemerintah. Bukan kepada itu, daripada pemerintah. Okey, jadi sebab dulu kanak-kanak dieksploit di kilang tekstil dan di Lombong Arang Batu. Mereka ni bekerja lebih 10 jam sehari, lebih daripada kita belajar kat sekolah lah. Okey, dan kerja kat kilang dengan Lombong ni bukan Okay. And then majikan terpengaruh dengan falsafah dan sistem ekonomi dan mereka ni berkeras agar tiada campur tangan kerajaan. Mereka tak nak ada campur tangan kerajaan. Okay. Dan tahun 1824, akta ni dimansuhkan dan penubuhan kesatuan sekerja akhirnya dibenarkan. Okay, jadi lepas tu barulah ada akta lain yang diperkenalkan, iaitu contoh akta kilang. Larangan kanak-kanak bawah umur 9 tahun kerja dan mereka ni diwajibkan sekolah. Dan kalau boleh bekerja, tak lebih 9 jam sehari. Kemudian kita ada Akta Lombong, 1842. Melarang pelibatan kanak-kanak, perempuan dan wanita dalam perusahaan arang batu. Maksudnya arang batu ni tak sesuai untuk wanita. So tu ditegaskan dalam Akta Lombong lah. Kemudian Akta 10 jam. Wanita dalam perusahaan tekstil tak boleh bekerja lebih 10 jam sehari. Okay. Kita tengok dia punya nama akta tu, akta 10 jam. So ingat tak boleh lebih 10 jam sehari untuk wanita dalam perusahaan tekstil. Okay. Kemudian 19. Contoh satu berkaitan dengan mata wang yang digunakan di tanah Melayu sebelum kedatangan penjajah barat. Mengapakah penggunaan mata wang tersebut semakin pupus menjelang abad ke-19? Okey. Menjelang abad ke-19, Lembaga Pesuruhjaya Wang British yang perkenalkan, mengeluarkan wang kertas bagi negeri-negeri Selat di bawah Ordinan 13 tahun 1906. Okay, yang ni boleh refer buku teks, muka surat 255 dan 256. Apa yang ada dalam ordinan tu, British kata hanya mata wang kertas je yang sah digunakan untuk perdagangan di NS, negeri-negeri Selat. Okay, so dekat sini sudah jelas, terang lagi bersuluh. Jawapan dia C. Okay, pop quiz. Okay, apa sini kita nak beza NNS, NM, negeri Melayu bersekutu dan tidak bersekutu. Okay, NNS ialah negeri-negeri Selat. So kita ada Singapura, kita ada Pulau Pinang dan juga kita ada Melaka. Dan kemudian negeri-negeri Melayu NNMTB dan NMB ni bersekutu dan tak bersekutu dibezakan melalui dia punya hari cuti lah. Kalau hari cuti mereka. So yang ni kita kena hafal tau, sebab kalau kita tengok bab 7 Form 5, lambang negara. Dalam lambang negara ni pun jatah negara kan. Dia ada yang melambangkan melambangkan negeri-negeri Melayu bersekutu, ada yang melambangkan negeri Melayu tidak bersekutu. So kita kena ingat semua tu. Okay. Sebab ini pun akan bawa ke Form 5 sebenarnya, negeri Melayu bersekutu dan tak bersekutu ni. Okay, next. Nombor 20, apakah tujuan Land Settlement Order dikuatkuasakan di Sarawak pada tahun 1933? Okay. Kita ada beza tau dua. Satu Land Order, satu Land Settlement Order. Okay. Land Order 1931, Land Settlement Order 1933. Okay. Tapi semua ni adalah untuk melindungi hak milik tanah masyarakat peribumi. So jawapan dia ialah B, melindungi tanah milik peribumi. Okay. So Land Order dengan Land Settlement Order ni beza sikit lah. Okay. Land Order melindungi hak milik tanah masyarakat peribumi dan milik komuniti dari dicerobohi pengusaha dari China untuk tujuan pertanian. So keyword dia China dekat sini. China untuk tujuan pertanian untuk Land Order. Kemudian Land Settlement Order, perlindungan kepada tanah milik masyarakat peribumi. Yang ni dekat Sarawak, okay. Dan tanah hanya boleh berpindah milik melalui pewarisan.
Dari sini kenapa diorang jalankan land settlement order ni adalah untuk mengelak berlaku pemajakan, pemecahan tanah dan juga penjualan tanah kepada orang luar untuk lindungi hak peribumi lah kan. Kemudian Land Order 1948 pula memecahkan tanah kepada 3. Tanah campuran, tanah simpanan dan juga tanah pedalaman. Tanah campuran, hanya tanah campuran je yang membolehkan imigran pada waktu tu dekat Sarawak. Imigran hanya ada hak kepada tanah campuran semata-mata. Okey. Jadi tanah simpanan dan tanah pedalaman masih lagi milik kekal hak peribumi. Okey. Dekat Tanah Melayu ada akta yang lebih kurang sama, iaitu Akta Tanah Simpanan Melayu. Mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada tangan orang asing. Dan kemudian Sabah juga memperkenalkan perkara yang sama, iaitu Proklamasi 3 Perlindungan Hak Peribumi 1889. Okey. Soalan nombor 21. Baca dulu. Mengapa negara Asia berikut menjadi sasaran imperialis barat pada abad ke-17? Okey, tengok situ, China dan India. China dengan India. Yes, keluasan pasaran. Okey, ada perbezaan antara China dengan India dan juga negara Asia Tenggara. Okey. Negara Asia, China dan India ni sebab keluasan pasaran. Tapi kalau negara Asia Tenggara, main reason dia sebab kekayaan bahan mentah. Okey. Dan antara sebab lain, dia faktor lain yang mendorong ialah penggunaan kapal berkuasa wap. So bila dia guna kapal berkuasa wap, kan dulu kan dia ada kapal kayu tu kan. Kapal layar, kapal kayu pula. Kapal layar tu macam lambat tau. Sebab tu compare kapal layar, kapal berkuasa wap ni. Kapal berkuasa wap ni lagi laju and then dia lagi senang lah. Kapal layar kena tunggu angin monsun sekian-sekian. Lambat lah untuk penjelajahan tu. Kemudian ada juga terusan Suez dibuka dan mempercepatkan perjalanan daripada barat untuk datang ke Asia Tenggara. Oh, by the way, lupa nak beritahu, kita dah sampai bab form 5 sebenarnya. Dan ada juga penciptaan telegraf. Telegraf ni, bila dia dicipta, maka lagi senang untuk pegawai dekat tanah dekat barat untuk berhubung dengan pegawai dekat tanah jajahan. Jadi untuk sampai ke apa-apa arahan lagi senang. Walaupun tanah jajahan dia jauh. Okey. Kemudian salah satu sebab lain ialah persaingan antara kuasa barat. Kuasa barat Sepanyol, Perancis, British, Borneo, bukan. Belanda, Borneo pula. Belanda, mereka ni bersaing sesama sendiri. Siapa yang lagi banyak tanah jajahan, lagi luas, lagi tinggi kuasa dia, lagi megah, lagi dihormati. Okey, sampai kena ada perjanjian. Ada perjanjian yang ada dalam bab form 4 kalau tak silap. Perjanjian macam okey, hang ambil tanah tu, aku ambil tanah ni. Macam tu. Sebab mereka nak berebut tanah. Merebut tanah jajahan. Kemudian, faktor yang terakhir ialah slogan. Ada 2 slogan. Beban orang putih dan juga tugas menyebarkan tamadun. Okey. Dan mereka berpendapat memang jadi satu tanggungjawab untuk mentamadunkan orang-orang dekat Asia Tenggara ni. Sebab bagi mereka memang tak bertamadun lah orang dekat sini. Memang kena sebarkan agama, tanggungjawab untuk macam memajukan ekonomi, memajukan pentadbiran, rasa bertanggungjawab lah. Ataupun kita boleh panggil rasa bertanggungjawab terlebih macam tu. Okay. Next. So guys, ini nak tanya, actually waktu sampai pukul 10. Okay. So, if ada yang nak stop, kita boleh stop. Tapi ini akan try habiskan. Ada lagi berapa slide ada lagi 4 slide. Kita habiskan je. Okay. Korang tak. Okay, habiskan Sebab you guys macam semangat lagi nak jawab ni. Tokoh berikut bukan pemerintah Thailand. Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn. Bagaimanakah tokoh tersebut mengekalkan kemerdekaan Thailand? Dah ramai dah jawab. A. Memperkenalkan birokrasi barat. Okay. Dalam banyak-banyak negara Asia Tenggara kan, kita ada tanah Melayu, kita ada Filipin, kita ada apa lagi kat tanah apa ni? Alah, aku tak ingat dah. Apa lagi? Kita ada Filipin, kita ada tanah Melayu. Kita ada Indonesia, yes. Okay. Jadi,
Bagi mereka tokoh tersebut, Thailand je satu-satu negara yang tak ada penjajahan barat. Tak pernah dijajah seumur hidup. Dia seumur hidup lah. Daripada dulu memang tak pernah dijajah. Okay. Burma. Alhamdulillah, terima kasih ingatkan. Lupa Burma. Okay. Thailand satu-satunya tanah yang tak pernah dijajah. So, apa rahsia dia sebenarnya? Mereka ni sebelum barat datang, dah mula-mula awal-awal lagi dah perkenalkan birokrasi barat. Pada waktu tu lah. So, macam negara-negara barat ni dah tak ada reason. Alamak, macam mana nak masuk Thailand ni? Diorang ni dah diorang dah kenakan birokrasi barat. Aku dah tak ada reason nak masuk Thailand ni. Lepas tu Thailand lagi satu, diorang dah lantik orang barat siap-siap. Kita tengok kat sini kan. Raja Mongkut dah lantik 80 orang penasihat barat untuk mengetahui pelbagai jabatan dan melatih pegawai-pegawai tempatan. Dan penasihat kastam dan ketenteraan pula dari Amerika Syarikat juga Perancis. Kemudian Raja Chulalongkorn pun dia memperkenalkan majlis penasihat rendah dan majlis mesyuarat tertinggi dan juga kabinet menteri. Dan dia gunakan juraaudit dari Britain. Dia lantik juraaudit dari Britain. Dan mereka sendiri gunakan sistem raja berperlembagaan untuk gantikan sistem raja berkuasa mutlak pada zaman tu. Okey. Memang daripada sebelum barat datang, Thailand dah prepare siap-siap. So sebab tu Thailand tak dijajah oleh barat. Raja Mongkut dan Chulalongkorn ni dah ambil langkah awal lah. Gitu. Okey. Next question. 24. Cara berikut menerangkan perkembangan yang berlaku di Nanning pada awal abad ke-19. Okey. Apakah fakta yang membawa kepada kejayaan tersebut? Kena ingat Dor Said satu-satunya yang minta bantuan. Bukan. Dor Said satu-satunya yang berjaya menang sekali, kemudian kalah kali kedua. Yes. That's right. Okay. So dia ialah bantuan tentera luar di Muhammad Rizki. Betul-betul. Okay. Penghulu Dor Said ni, kita tengok balik apa yang jadi dulu kan. Penghulu Dor Said ingkar arahan British, iaitu British minta Nanning hantar 1/10 hasil sebagai upeti ke negeri Melaka. Macam Nanning ni satu negeri lain. Dia bukan bawah Melaka, dia bukan bawah Negeri Sembilan, bukan bawah mana-mana negeri lain. Tiba-tiba bila British bagi arahan macam tu, penghulu Dor Said ni marah. So apa dia buat? Dia minta bantuan dari Yam Tuan Ali. Yam Tuan Ali ni dari Rembau, pembesar Rembau, Syed Syaban, penghulu Remai, Recat, Datuk Kelana Sungai Ujong, penghulu Gemencih, dan akhirnya dia berjaya mengalahkan 150 orang tentera. Siapa yang pimpin tentera British? Nama dia Captain Willie. Waktu tu dalam cubaan untuk melawan tabuh waktu tu dalam kawasan Nanning lah. Okay. Yes, Nanning sempadan. Nanning sempadan. Dia bukan dalam exactly kawasan Melaka. Dia sempadan. Okay. Kemudian British serang kali kedua. Dan Dor Said akhirnya kalah kerana tiada bantuan waktu kali kedua serang tu. Okay. Jadi, kat sini dah list tau apa yang negeri-negeri lain punya. Sarawak ada Linggir, Rentap, Syarif dan Syarif Masahur. Rentap ni kita ingat James Brooke anggap Rentap sebagai lanun. So apa Rentap buat? Rentap balas. So Rentap serang kubu pertahanan James Brooke waktu tu. Kemudian dekat Sabah, Mat Saleh. Mat Saleh ni dia menentang SBUB lah. Kemudian kat Perak, Datuk Maharaja Lela. Antara siapa? Maharaja Lela bunuh JWW Birch. Kenapa? Sebab JWW Birch ni dulu dia antara sebab dia tak menghormati orang Melayu. Dia tak menghormati ada orang Melayu, dia tak nak belajar cakap dalam bahasa Melayu. Jadi dan dia campur tangan dalam adat istiadat Melayu. Jadi orang Melayu marah, so orang Melayu pun decide Datuk Maharaja ni decide untuk bunuh JWW Birch. So dia agak panjang sikit dia punya storyline waktu tu. Tapi akhirnya Datuk Maharaja Lela dan dia punya beberapa orang ni dah dibuang negeri, ada yang dihukum bunuh. Macam tu lah. Ini kita ada belajar dalam form 2. Ada lagi detail daripada form 5. Tapi banyak dah lah tak ingat. Kemudian Pahang Datuk Bahaman, Kelantan Tok Janggut, Terengganu Haji Abdul Rahman Limbung. Untuk Kelantan dan Terengganu ni, dua-dua ni ialah tokoh agama tau. Okay. Ini ingat Terengganu Haji Abdul Rahman Limbung ni bila dia ditangkap, dia dibuang ke negeri Mekah. So one day, ini tanya dekat cikgu. Cikgu, kenapa kena buang kat Mekah? Kenapa tak buang kat
And then cikgu cakap Haji Abdul Rahman Ibu dia buang di Mekah sebab dia ni ialah seorang yang beragama tau. Orang yang alim. So, bila dia buang di Mekah, macam orang yang agama Islam dibuang ke Mekah, macam dia dibuang, dia punya pengikut tu tak akan memberontak. Sebab buang ke Mekah, memanglah kata dia buang negeri kan, hukuman kan. Tapi salah satu sebagai macam apa tu, macam baik lah, keputusan yang baik. So pengikut dia takkan memberontak lah walaupun dibuang negeri. Sebab dibuang ke tempat yang baik. Macam tu. Okay, next. Bagaimanakah pemerintah Johor menghalang percubaan British dalam mencampuri urusan pentadbiran? Ini Aini ada salah hari tu. Aini ingat macam apa dah. Ada salah hari tu dekat exam. Sebab dia tanya kenapa pemerintah Johor menggubal undang-undang kot. So Aini cakap mengubah undang-undang baru. So Aini cakap dia mengubah undang-undang baru sebab dia nak wujudkan corak demokrasi. Actually salah. Dalam buku teks dia mention yang undang-undang tubuh Johor ni diasaskan oleh Sultan Abu Bakar. Jadi dia digubal sebab keinginan pemerintah. Tapi dia nak untuk halang percubaan British tu ialah mengubah undang-undang baru. Dia bukan untuk membentuk kerajaan bercorak demokrasi. Dia didorong oleh keinginan untuk berdemokrasi. Macam tu. So kalau dia tanya kenapa pemerintah Johor actually menggubal undang-undang baru, dia bukan untuk menghalang percubaan British. Dia salah satu cara sebenarnya. Okay. Kemudian Undang-Undang Tubuh Johor, Raja mestilah berbangsa Melayu, laki beragama Islam dan pewaris pemerintah Johor. Maksudnya kalau dia dah Melayu, dia dah Islam, tapi dia bukan pewaris pun tak boleh jadi raja. Kemudian Raja, Menteri dan Jemaah, Pangkuan Menteri dilarang menyerahkan negeri kepada kuasa atau kerajaan lain. Raja berhak memilih Menteri Besar, manakala naib Menteri Besar ditentukan oleh Jemaah Menteri dengan perkenan Raja. Okay. 28. Satu lagi. 28. Dialog satu berikut mungkin berlaku dalam Melayu pada tahun 1940-an. Isu berkaitan agama Islam mendorong orang Melayu menentang amalan Union. Sebab mereka ni bimbang agama Islam kata Jazz. So isu agama dalam dialog tersebut merujuk kepada, okay, apa yang ini ingat, cikgu cakap orang Melayu dia tak kisah kalau dululah, tak kisah kalau kacau ekonomi, kacau sosial, pendidikan, tak kisah. Janji jangan kacau raja dan jangan kacau agama Islam. So apa yang menimbulkan kemarahan waktu tu, menimbulkan kemarahan ialah apabila hak mengutip zakat fitrah diserahkan kepada gubernur. Sedangkan hak mengutip zakat fitrah ni sepatutnya adalah, ni kan benda apa, ni kan salah satu orang Islam punya. So supposedly orang Islam yang handle benda ni, okay? Bukan gubernur British sepatutnya. Dan faktor-faktor lain yang mendorong penentangan terhadap Melayu Union ialah tindakan Sir Harold McMichael yang mengugut Raja-Raja Melayu. Antaranya Sultan Badi Shah. Dia ugut Raja Melayu untuk diturunkan tahta. Okey. Dan kebanyakan sultan tak diberi masa yang cukup untuk berunding dengan majlis bersyariat negeri. Maksudnya Sir Harold McMichael datang, okay, I want you to sign this document. I want you to sign the Melayu Union punya agreement. Oh, no need to discuss. Just sign. Macam tu. Okay. Kemudian Sultan menentangi Melayu Union atas dasar setikawan kepada British. Maksudnya mereka ni rasa macam hutang budi lah. Salah satunya Sultan Johor. Sebab dulu kalau ingat kan, Johor kan, tengok Johor ni dalam tanah Melayu dia paling lambat sekali dijajah oleh British. Sebab Johor dia dah tubuhkan undang-undang tubuh Johor kan. So dia macam British tak ada reason kenapa aku nak. Dia sama macam Thailand lah. Tak ada reason. Alamak macam mana aku nak perdayakan Sultan Johor ni. Okay. Sampailah one day Sultan Johor ni, British cakap kat Sultan Johor, why not kita bina satu laluan kereta api. So Sultan Johor macam okay boleh, tapi tak ada dana. So British bagi sumbangan, bukan sumbangan lah, bagi pinjaman kepada Sultan Johor. Sebagai balasan kepada pinjaman tu, Johor perlu diambil oleh British. So dengan macam tu lah Johor diambil oleh British. Okay. So macam istilah Sultan Johor ni dia macam setikawan tu, dia cerita hutang pada British lah. Macam British bagi pinjaman, so dia macam, oh aku kena tanda tangan perjanjian ni, aku berkawan dengan British macam tu. Siapa dia fikir macam tu lah. Kemudian, penghakisan kuasa Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu waktu tu hanya menjadi ahli majlis Raja-Raja Melayu. Memang nama dia ahli majlis, tapi dia tak ada apa-apa kuasa pun.
Sedangkan kuasa mengutip zakat fitrah pun diambil oleh Governor, apatah lagi kuasa yang lain, betul tak? Kuasa-kuasa yang lain semuanya diambil oleh Governor, oleh kerajaan British. Okay? Dan prinsip kerajaan yang longgar mengancam status quo orang Melayu. Sebab waktu tu orang Melayu ni sikit. Okay? Orang Melayu kan peribumi, milik tanah Melayu kan. So orang Melayu ni sikit, and then tiba-tiba banyak sangat imigran sebab prinsip kerajaan yang longgar. Imigran dah banyak. Okay, so kalau prinsip kerajaan dilonggarkan lagi, macam ramai lagi orang yang akan masuk ke tanah Melayu. Menyebabkan ekonomi ni takkan dimonopoli oleh orang Melayu. Orang Melayu ni tak ada peluang dalam ekonomi. Menyebabkan diorang ni pun menentang apa prinsip kerajaan yang longgar ni dan menentang Melayu Union. Okay. Next, 30. Last. Yang ni last. Mumpah last. Okay. Ada 3 berikut menunjukkan perubahan yang berlaku di tanah Melayu. Tahun 1951 ialah pengenalan sistem ahli. Mengapakah British melakukan perubahan tersebut? Okey. British melakukan perubahan tersebut untuk memberikan latihan pentadbiran. Okey. Yes, jawapan dia A, Mikali. Memberikan latihan pentadbiran. Sebab tengok ciri-ciri sistem ahli, okey. Ciri-ciri sistem ahli salah satunya ialah sistem ahli ni ialah satu kabinet bayangan. Dia terdiri daripada pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Kemudian anggota dia dipanggil sebagai ahli. Dan pelantikan dibawa oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja Melayu. Kemudian ahli dia ada 9 orang, 5 penduduk tanah Melayu iaitu 3 Melayu, seorang Cina dan seorang India. Tak nampak ke soalan? Nampak kan? Gitu. Nampak? Okey. Ahli-ahli di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. Okey. Kenapa kita katakan sebagai latihan? Sebab waktu tu kita tengah minta untuk Persekutuan Tanah Melayu tebuhkan. Tapi kerajaan British dia bagi satu latihan pentadbiran. Cara dia ialah dengan menggunakan sistem ahli. Sistem ahli ni actually macam jemaah menteri. Jemaah menteri sekarang. Dia ada ahli bahagian pendidikan, dia ada bahagian keselamatan, ada pertanian, ada ekonomi, ada So, bila macam tu, macam dah tahu dah portfolio masing-masing apa. Portfolio tu tugas tau. Dah tahu dah masing-masing tugas apa. Macam kalau kementerian macam ni, apa yang aku kena buat? Macam tu lah. Okay. So, sebab tu lah sistem ahli ni dikatakan sebagai satu latihan pentadbiran kepada orang tanah Melayu untuk bersedia membina kerajaan sendiri. Yes, okay. Yes, dasar dekolonisasi dan untuk mengurangkan ancaman komunis. Yes. Salah satu dasar dekolonisasi British ini adalah penjajahan Atlantik dengan PBB. Mereka nak supaya negara-negara barat ni membebaskan semua tanah-tanah jajahan. So that's why British sebagai salah satu langkah memberikan latihan kerajaan sendirilah gitu. Yes, sistem ahli macam jemaah menteri. Betul. Okay. So, I think dah habis. Dah boleh. Okay. Sekejap. Okay, tak cek. Sekejap, okay, boleh jauh sikit. Okay, so ada apa soalan tak? Last before ni kedua aku. Ada apa soalan tak? Cemburu lah pula sini, Rif. Sini lah.